pagi tadi saya telah menerima satu petition untuk mendesak kerajaan supaya kad pengenalan yang ada sekarang ini ditarik balik. Dan yang sangat menariknya ialah petition ini telah dimulakan oleh sekumpulan pemuda daripada Semenanjung. Dan saya dapati mereka ini adalah juga ahli UMNO. Saya sangat tertarik dengan langkah mereka ini karena mereka mengambil tindakan ini karena mereka mengesaki adanya kepincangan, adanya isu-isu integriti di Jabatan Pendaftaran Negara dan juga di Jabatan Immigration. Sebenarnya saya di APO sebagai Presiden APO apabila melihat, membaca petition ini, saya pun tergerak hati. Tergerak hati sebab inilah perjuangan kita selama ini. Perjuangan kita di mana apabila kita mengkaji sejak daripada tahun 2000, mengkaji kependudukan negeri Sabah. Kita lihat banci penduduk tahun 1960 sehingga tahun 2000. Kita dapati bahwa kadar pertumbuhan penduduk ialah 417%. Ini berarti bahwa jika sekiranya ada sepasang suami istri yang berkahwin pada tahun 1960, ya, dia telah menghasilkan sebanyak 834 orang anak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mustahil, sangat luar biasa. Sebab itu pada ketika itu, aku telah meminta supaya soal integriti dalam poros stabil kewarganegaraan Malaysia ini diberi peruntukan khas. Jadi apabila kerajaan di bawah pimpinan Pak La menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai integriti, maka pengurusi jawatan kuasa ini yang dilantik oleh kabinet ketika itu, yaitu Tan Sri Bernardo, telah menumpukan hal soal integriti dalam poros stabil kewarganegaraan. Malang sekali setelah menjelajah ke seluruh negara, mendapat pandangan-pandangan melalui pendengaran awal daripada saksi-saksi. Akhirnya Ketua Pengarah Jabatan Immigration dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara telah tidak datang sebagai saksi dalam pendengaran awal. Dan surat yang mereka bawa mengatakan bahwa mereka diarah oleh pengurusi jawatan kuasa keutuhan negara supaya tidak datang menghadiri dalam pendengaran awam tersebut menjadi saksi. Dan atas sebab itu, maka Tan Sri Bernardo sebagai seorang ahli jemaah menteri, dia pun bertanggung jawab sebagai pengurusi dan sebagai ahli jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini. Sebab kalau Perdana Menteri sudah menghalang ketua pengarah Jabatan Immigration dan juga Jabatan Pendaftaran Negara untuk datang bersaksi, apalagi yang boleh dibuat. Jadi beliau telah datang jawatan. Akhirnya laporan itu dibentangkan di parlimen juga, tetapi bagaimana lah kita boleh melihat soal integriti apabila ketua pengarah dua jabatan penting ini tidak dibenarkan datang untuk memberi keterangan. Jadi sebab itu APO telah meneruskan perjuangan dan kita telah meminta mendesak kerajaan pada ketika itu selepas Pak La, yaitu Datuk Seri Najib, supaya menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing tanpa izin di Sabah. Dan kita mendesak sekian lama, akhirnya telah bersetuju pada tahun 2012. Dan dalam pendengaran awam ini, kita telah membuat satu kajian, tempat kajian di lapangan. Dan membuat survei kepada mereka yang telah di kalangan pendatang asing yang dapatkan pengenalan. Dan apabila kita buat kajian, kita dapati mereka mengatakan bahwa dia memang ada kad pengenalan yang betul, yang genuine. Tetapi mereka terdapat dengan cara membeli. Ada yang membayar sehingga 10.000 satu IC, ada 2.000, ada 7.000, ada 5.000. Dan ini, laporan ini kita telah bawa ke pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Dan hari
ini kita telah muatkan dalam website APO juga. Dan oleh sebab ini, dengan bukti yang begitu kukuh ini, maka APO telah mendesak sekali lagi kerajaan melalui recommendation kita dalam RCA itu bahwa hanya satu cara untuk membersihkan daftar kewarganegaraan di Malaysia ini, yaitu hanya dengan cara menarik balikan pengadilan yang ada sekarang dan menggantikan dengan dapat pengadilan yang baru. Dengan lain perkataan, kepada mereka yang telah mendapatkan pengadilan secara rasuah, mereka tidak akan dapatkan pengadilan. Nah, ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting dan kritikal bagi Malaysia kerana Parlimen sudah pun meluluskan undang-undang, rang undang-undang untuk membolehkan pendaftaran pengundi secara otomatik bermula 18 tahun. Dan kita telah mengatakan kita menyokong pendaftaran mengundi secara otomatis ini, ya, termasuklah bermula daripada 18 tahun. Tetapi jangan dulu laksanakan sehingga daftar kewarganegaraan di Sabah ini dibersihkan. Dan hanya satu cara membersihkan daftar kewarganegaraan di Malaysia ini, di Sabah ini khususnya, yaitu dengan cara menggantikan kad pengadilan yang sekarang, tarik balik yang kad pengadilan sekarang, dan keluarkan yang baru. Sebenarnya ini bukan perkara yang baru. Malaysia sudah menukar kad pengadilannya sekurang-kurangnya 4 kali dari dahulu sampai sekarang. Jadi pada hari ini saya sangat gembira sebenarnya kerana pemuda-pemuda aktivis daripada Semenanjung sendiri yang hari ini telah sedar bahwa ada kepincangan dalam urus takbir kewarganegaraan di negara ini kerana rasuah. Dan oleh itu mereka hari ini mendesak, meminta sokongan seluruh rakyat supaya membuat petition kepada Perdana Menteri, kepada Kerajaan Malaysia supaya menarik balik kad pengadilan sekarang. Pada hari ini saya ingin mengisytiharkan bahwa APO menyokong sepenuhnya petition ini. Dan kita meminta supaya seluruh rakyat Malaysia menyokong ini. Sebab dengan cara ini saja kita dapat mengembalikan integriti dalam urus tabir kerajaan, terutama sekali dalam urus tabir kewarganegaraan. Dan di sinilah kuncinya kita dapat mencapai perpaduan dan keharmonian kaum. Jika tidak, kalau betullah di Sabah ini ada yang mengatakan bahwa 70% daripada penduduk Sabah ini daripada orang luar yang telah mendapat kad pengadilan secara rasuah. Kalau ini betul, memang Sabah ini mempunyai banyak cabaran dan masalah yang akan datang. Oleh itu pada hari ini saya merayu pada seluruh rakyat Malaysia daripada Sabah sampai Perlis, termasuklah di wilayah-wilayah yang tidak ada masalah seperti ini, seperti wilayah Sarawak sebagai contoh, ya, supaya mereka juga menyokong desakan rakyat supaya kerajaan persekutuan menggantikan kad pengadilan dia sekarang sebagai satu cara untuk mengembalikan integriti dalam urus tabir kewarganegaraan di Malaysia ini.